Okay, Assalamualaikum. Okey, kalau kelas sebelum ni kita belajar tentang faktor, faktor perdana, faktor sepunya dan faktor sepunya terbesar. Dalam subtopik yang kedua adalah gandaan sepunya dan gandaan sepunya terkecil saja. Kalau sebelum ni faktor sepunya terbesar, yang ni adalah gandaan sepunya terkecil. So berbeza sedikit. Tapi senang je, percayalah, cikgu kata senang. Okey. Okey, kalau kelas sebelum ni, awak belajar tentang faktor. Contoh, cikgu recall sikit kelas sebelum ni, faktor bagi 18. Apa yang menghasilkan 18? Okey, 1 darab 18, 2 darab 9, 3 darab 6. Okey, kemudian, stop dah lah, 2 darab 9. Okey, dia ulang balik. Okey, 1, 2, 3, 6, 9, 18 ni adalah faktor bagi 18. Ini adalah recall yang lama. Okey, yang baru, kita padam yang lama. Okey, kita simpan, bukan padam, kita simpan yang lama. Okey, kita pergi pada gandaan hari ni. So, kita masuk yang pertama adalah gandaan. Gandaan ni tentulah bertambah sebab berganda-ganda. Jom kita nak untung berganda-ganda kan. Okey, so nak gandaan berapa? Okey, contoh macam kita tengok yang ni, contoh pertama ni. Okey, 9 darab 1, 9. 9 darab 2, 18. 9 darab 3, 27. So, kalau cikgu tekan tu, 9 darab 4, 36. 9 darab 5, 40. Okey, nampak tak? Nombor tu semakin lama, semakin bertambah. Okey, maksudnya gandaan ni, astaghfirullahaladzim. Okey, gandaan ni dia akan bertambah. Bertambah sebanyak mana? Okey, kalau nombor tu 9, so dia akan bertambah sebanyak 9. 9 tambah 9, 18. 18 tambah 9, 27. 27 tambah 9, 36. So, nombor ni akan berganda sebanyak 9. Okey, bukan darab 9, bertambah 9. Yang ni kita darab sebab ini nak dapatkan ni 1 darab 9. Ni 2 darab 9. Ni 3 darab 9. Kena faham konsep ya, jangan tersalah konsep. Okey, nombor tu bertambah sebanyak 9. Kalau contoh nombor tu adalah 3. So, 3 kena tambah sebanyak 3 juga. So, lepas 3, 6, 5, 9, 9, 12, 15. Okey, so kita sebut dia adalah, kalau yang ni 9, so gandaan 9. Kalau ini gandaan 3, so kalau 5 pula, 5, 10, 15, 20. So, ini adalah gandaan 5. Okey, faham ya cara nak sebut gandaan adalah bertambah sebanyak mana diri dia. Bukan darab, bertambah sebanyak mana. Okey, senang kan? So, kita pergi next. Kita tengok contoh yang pertama. Okay, kalau kita tengok soalan ni adalah 13. So, tentulah ini adalah gandaan pertama je sebab 13 darab 1, 13. So, 13. So, dia akan berganda sebanyak 13. So, 13 tambah 13, 26. Nampak ni? 13 darab 2, 36. 26 juga. So, ni 39. Sini 12, 52. So, awak boleh masuk 36, 52. Okey, awak tengok soalan tu. Yang ni je selalunya dia trik. Dia minta gandaan sepunya 13. Okey, contoh dia nak gandaan. Kan gandaan sepunya ni, salah soalan ni. Okey, betulkan balik. Okey, 4 gandaan bagi 13 yang pertama. Maksudnya kalau 4 yang pertama 1, 2, 3, 4. Kalau dia nak 5, kena ada 5 pula. Maksudnya bila ni gandaan pertama, ni gandaan kedua, gandaan ketiga, gandaan 4, gandaan kelima. Ni gandaan pertama, gandaan kedua, gandaan ketiga, gandaan keempat, gandaan kelima. So 13 darab dengan 5, 65. So gandaan yang kelima 65. Refer pada question. Kadang-kadang question nak 7 gandaan pertama. Okay, kadang-kadang nak 5 gandaan pertama. As long as you read the question carefully. Okay, please make sure read the question and kenal pasti. Dia gandaan ke berapa? Nak berganda sebanyak mana? Okay? Okay, tadi awak dah faham dah gandaan. Kita pergi yang kedua adalah gandaan sepunya. Ingat macam tadi, faktor semalam, faktor sepunya. So, bila kata yang sepunya-punya, maksudnya dia kena sama. Okay, so bila sama, okay. Kita buat dulu. Okey, kita pergi dulu gandaan pertama. Okey, gandaan bagi 9. Okey, gandaan 9. Tulislah gandaan 9. Okey, apa gandaan 9 ni? So, bertambah sebanyak 9. 9 tambah 9, 18, 27, 36. 9 darab 5, 40.
Ya ke? 45. Apa teruk sangat ni CV ni. Jangan congak macam saya. Guna kalkulator sebab cikgu tak ada kalkulator ni. Lepas 45, 60, 54. Nak terbalik-balik lah. Okay. So kalau nak soal-soal, tapi cikgu nak berhenti kat situ dulu. Okay, gandaan 12. Okay, gandaan 12. Okay, 12, 24, 36. 12 dah dapat 48 dan so on. Okay, sekarang ni tengok ada tak nombor sama? 9 tak ada. Sini 12 tak ada, 18 tak ada, 24 tak ada, 27 ada. 36 sama. So ini adalah ni sebab dia kata 3 gandaan sepunya yang pertama. Okay. Kalau 3 gandaan sepunya awak kena ada lagi ni. 3. Tapi okay, so buat dulu gandaan pertama ni, satu je. Satu, tentukan gandaan sepunya yang pertama. Okay, bagi so jawapan dia gandaan sepunya conclusion 36 ialah gandaan sepunya. Tak cuba baca ni tak pening. Salah. Daripada soalan-soalan tu jadi kelar kabut dah. Okay, kita hold. Nampak lepas. Okay, 36. Buat conclusion. 36 ialah gandaan sepunya pertama bagi siapa? Bagi 9 dan 12. Cikgu boleh tak buat conclusion? Tidak boleh sayang. Saya tak tahu. Kalau bulat ni apa yang awak bulat? Bukan buat terbulat. Okay, kena ada conclusion. Bab faktor dan gandaan, yes, dia senang. Tapi, memang wajib buat conclusion. Awak tiada pilihan. Because bila the question is very simple, so dia akan reject dengan skema. Okay? Okay, kita pergi. Next. Okay. Tentukan. Sama ada 32. Okey, ni soalan yang suka sangat tu. Adakah 32 ni gandaan bagi 2 dan 8? Adakah ia gandaan sepunya? Okey, gandaan sepunya ni macam faktor lah. Kalau dia berganda sebanyak tu, so dia bolehlah bahagi tepat. So 32, bagi 32 boleh bagi dengan 2 tak? Okey, bagi 2 dengan 2. Dapat 16. Okey, 32 boleh bahagi dengan 8 tak? 32. 4 kan? Dapat 4 kan? Tak cikgu pun. 32 bahagi dengan 8. So, dapat 4. Okey, dua-dua adalah boleh dibahagi tepat. Jadi, buat conclusion, 32 ialah gandaan sepunya. Bagi 2 dan 8. Tengok cikgu dah tadi duk buat conclusion. Always ingat. Gandaan faktor kena ada conclusion. Okey, senang tak tentang gandaan sepunya? Okey, kita akan sambung dengan gandaan sepunya terkecil. Itu yang terakhir dalam bab gandaan. Okey, bila kata gandaan sepunya terkecil, tentulah gandaan yang dia dapat adalah yang sama antara yang paling kecil. Okey, dalam mencari GSTK ni, kita ada 3 cara. Okey, yang pertama adalah senarai. Okey, ni yang pertama lah. Yang kedua adalah pembahagian berulang. Dan yang ketiga adalah pemfaktoran perdana. Okey, pemfaktoran perdana ni awak boleh tengok dalam buku teks sebab cikgu akan tunjuk dua langkah saja. Tak perlu belajar banyak-banyak S sudah boleh rasa. Okey, langkah ni lagi senang. Okey, kalau tanya cikgu, antara dua kaedah ni adalah lebih senang dan lebih jelas untuk awak buat. Okey, kita pergi dulu kaedah menyenarai. Okey, kaedah senarai ni. Okey, gandaan sepunya. So, kita kena cari dulu gandaan sepunya bagi 2 dan 3. Okey, nak cari, kita dah kena dapat dulu gandaan 2. Okey, gandaan 2. Okey, gandaan 2 tentulah dia bertambah sebanyak 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Okey, contoh. Okey, dan soalan ni kena ada titik-titik ni, jangan tinggal macam tu. Okey, gandaan bagi nombor apa pula? 3. Okey, tentulah 2 dengan 3 ni, soalan ni 2 dengan 3. Okey, 2, 3. So, 3 sebanyak 3 gandaan dia kan tambah sebanyak 3. So, 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3, 12. 15. Okey, dan so on. So, kalau kita tengok dalam soalan ni, ada 2 yang sama. Okey, 2 tak sama, potong ni tak sama. Okey, 6 sama. 8, 9 tak sama, 10 tak sama, 12 sama. Okey,
Tapi baca soalan dia nak yang terkecil. Antara 6 dengan 12 mana yang terkecil. So GSTK buat conclusion. GSTK bagi 2 dan 3 ialah 6. Okey. Itu untuk kaedah pertama. Untuk kaedah kedua, kaedah kedua adalah pembahagian berulang. Kaedah kedua adalah pembahagian berulang. Bila nak bahagi, kita letak dua nombor tu. Macam faktor sepunya terbesar. 2, 3. Kita mesti bahagi dengan 2, 3, 5, 7. Kita start dengan 2 kan? Letak 2. Kalau FSTB, kalau kiri dengan kanan tak boleh dibahagi, stop kan? Untuk GSTK, you kena buat sehingga dia dapat satu-satu. So kita bahagi sebanyak 2. 2 bagi 2 apa? 1. 3 tak boleh bahagi, so stay. Lepas 2 tak boleh bahagi, kita pergi ke 3. So bahagi dengan 3. Dapat 1-1. Baru stop. Jadi buat conclusion, GSTK bagi 2 dan 3. Ni mesti darab kan? So 2 darab 3. So dapat 6. Sama tak jawapan dia. Kena ingat tu je. FSTB, you stop bila tak boleh dibahagi. Dia nak yang terbesar. So bila kena ingat macam ni. Senang ingat FSTB stop bila tetap sama. Tapi GSTK terkecil. So awak kena paling kecil adalah 1. So itu saja dalam bab ini. So please make sure kalau tak faham, replay balik video cikgu ni supaya awak lebih jelas. So kalau masih lagi ada masalah, tolong bertanya dengan cikgu dan buat latihan. InsyaAllah cikgu doakan semua yang dapat belajar bab 2 ni, awak akan dapat full input. Last one adalah latihan awak muka surat 19 hingga 22. So sebelum ni, kelas sebelum ni awak dah hantar pada hari Jumaat kan. So sama juga dengan latihan hari ni. So hantar Jumaat juga. Tapi better awak tidak bertangguh-tangguh. Supaya awak akan, bila dah belajar ni, macam ni dah belajar bab gandaan, terus buat latihan. So habis dah sudah bab 2. Cikgu harap awak semua hantar supaya saya dapat menanda latihan awak. Dan saya dapat melihat ada tak orang kata senang macam saya. So kalau saya kata bab tu senang-senang, so memang saya akan tutup bab ni. So the next class adalah bab 3. Terima kasih. Assalamualaikum.